akhirnya dah ada teman. Untuk makluman semua, maskot Pelancongan Negeri Perak adalah seekor tapir dan dinamakan sebagai Kopiro. Kopiro yang bercantinkan kali ini telah didaftarkan pada tahun 2018. Dan maksud Kopiro itu sendiri adalah Kopio dan tapir dan digabungkan menjadi Kopiro. Jadi kita mengambil kira juga lah, sebab Perak ini terkenal dengan kopi. Dan pada hari ini kita tampilkan maskot Pelancongan Tahun Teluk Perak berjantina betina yang diberi nama Kopiro, singkatan bagi kopi tarik dan tapir. Kopi Milo. Jadi mesti ramai tanya kan. Okey, sebenarnya kan. Jadi signifikasi kenapa memilih tapir adalah disebabkan bukti penting prasejarah, iaitu lukisan yang terdapat di Gua Tanggul yang menunjukkan imej manusia dan binatang termasuklah tapir. Jadi kehadiran pasangan ini pada hari ini yang memeriahkan lagi kempen Tahun Melawat Perak 2024. Sono Kopiro Kalau sebelum ni saya pergi ke Perak, kalau ada event dengan pelancongan ke apa ke, jumpa Kopiro je. Tapi akhirnya Kopiro dah ada teman, dah berteman. Kopita! Kopita lambai sikit Kopita! Yeah, comel lah Kopita. Good. Kita bergoyang. Kita bergoyang. Berikan tepukan kepada JKKN Perak. Ini kita kena bagi paling gemuruh sebab bukan seorang dari dalam BTS ni. Dahsyat. Sekali lagi tepukan. Yang berhormat Datuk Muhammad Zahir bin Abdul Khalid yang di-Pentua Dewan Undangan Negeri Perak, yang berhormat YB Jenny Choi, Timbalan yang di-Pentua Dewan Undangan Negeri Perak, Barisan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Barisan Ahli Dewan Undangan Negeri Perak, Barisan Orang-Orang Besar Jajahan Negeri Perak, Ketua-Ketua Jabatan Negeri Persekutuan dan Daerah Negeri Perak, yang berusaha Encik Muhammad Zain bin Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi Kereta Api Tanah Melayu Berhad, Persatuan-Persatuan Pelancongan, para sahabat media, tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam taksim daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saarani Muhammad. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama pada majlis kita petang ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.
Sukacita saya meneruskan majlis dengan membacakan teks ucapan daripada beliau. Sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana atas kebesaran dan keagungannya jua kita semua dikurniakan nikmat kesihatan serta diberi kelapangan ruang dan waktu untuk sama-sama berkumpul bagi program yang menarik, iaitu Majlis Perasmian Perak Internal Rapping ETS. Saya difahamkan bahawa negeri Perak merupakan negeri pertama di Malaysia yang melaksanakan program promosi dan pengiklanan secara internal rapping di dalam Electric Train Service atau lebih dikenali sebagai ETS. Suka saya maklumkan di sini, pada tahun 2022, lebih dari 2.1 juta penumpang menggunakan perkhidmatan ETS di negeri Perak. Antara stesen tertinggi catatannya adalah Ipoh seramai 911,286 penumpang, Taiping 290,024 penumpang, dan Batu Gajah 228,312 orang penumpang. Saya juga turut dimaklumkan terdapat perkhidmatan baru yang telah dilaksanakan oleh pihak KTMB, iaitu KTM Komuter Utara, laluan dari Ipoh ke Butterworth dan Butterworth ke Padang Besar dengan 56 perkhidmatan sehari. Berikutan lanjutan perkhidmatan dari Ipoh, Sungai Siput dan Kuala Kangsar pada 16 September 2023. Kedua-dua perkhidmatan yang disediakan oleh KTM Berhad ini dapat menyumbang kepada peningkatan penumpang ke negeri Perak. Di samping itu dapat merancangkan sektor perlancongan sempena tahun melawat Perak 2024. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan semua, pengiklanan khas sempena tahun melawat Perak ini akan dilaksanakan selama 18 bulan bermula Oktober 2023 hingga Januari 2025 yang mengekalkan kelainan melalui 6 tema utama. Iaitu warisan, makanan, alam semula jadi, hiburan dan keluarga serta kraf tangan yang terdapat di negeri Perak. Tema-tema ini dipilih untuk memberikan pengalaman merasai suasana seperti kita berada di negeri Perak sendiri. Hari ini juga kita akan disajikan dengan makanan istimewa didatangkan khas dari negeri Perak seperti kuih dengai, rendang tok, white coffee, kacang putih dan juga produk kesihatan dari Hovid. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya nyatakan di sini bahawa negeri Perak telah bersedia untuk menyambut para pelancong dari dalam dan luar negara dengan menyediakan pelbagai pakej menarik dan menyenaraikan sebanyak 90 acara pelancongan di peringkat daerah dan negeri dengan tagline Promising Perak. Saya percaya jumlah-jumlah ini akan bertambah, semakin bertambah mengikut peredaran masa. Antara lain, kerja-kerja naik taraf lokasi pelancongan dan aktiviti promosi juga sedang giat dilakukan bagi menarik lebih ramai lagi pelancong untuk datang ke negeri Perak. Inisiatif dan aktiviti promosi ini tidak akan terhenti di program ini sahaja. Pelbagai perancangan dan pelaksanaan akan diadakan sebelum dan semasa tahun melawat Perak 2024 seperti mewujudkan pakej khas pelancongan, Rail Tourism, pengiklanan khas di Media Prima dan Perak FM, pengiklanan khas di TikTok, dan sebentar tadi kita telah diperkenalkan dengan maskot pelancongan baru kita iaitu Kopi Tah, diberi nama daripada singkatan nama Kopi Tarik. Maka dengan ini pelancongan di negeri Perak telah mempunyai dua maskot utama iaitu Kopi Ro dan Kopi Tah. Besarlah hasrat saya agar segala usaha ini dapat memberikan impak yang baik kepada perkembangan ekonomi negeri Perak khasnya dan negara amnya. Dan saya menyuruh orang ramai seluruh warga negara Malaysia untuk melancong ke negeri Perak.
Tahniah buat semua yang telah bertungkus lumus untuk melaksanakan majlis ini, iaitu Tourism Perak, KTM Berhad, JKKN Perak, MB Inc, MRCB dan tidak ketinggalan pihak-pihak di sebalik takbir. Akhir kata, saya melancarkan majlis pelancaran Perak Internal Rapping ETS sempena tahun melawat Perak 2024. Sekian, terima kasih. Kita nak minta YB ke depan untuk tarik. Dah belum? In 3, 2, 1. Yes. Ini dia kalender acara pelancongan tahun 2024 bagi fasa yang pertama. Baik, dalam masa 15 minit lagi kita akan up di FB untuk keseluruhan fasanya ya. Baik, dengan ini sudah selesainya majlis pelancaran kita pada petang ini. Untuk makluman semua, Tourism Perak menyajikan YB Datuk tuan-tuan dan puan-puan dengan makanan signature negeri Perak seperti rendang tok beserta lemang dan ketupat, kuih dangai, white coffee, kacang putih dan juga produk barangan kesihatan Hobbit. Saya mengalu-alukan pihak YB Datuk tuan-tuan untuk membuat lawatan ke setiap gerabak. Bagi merasai pengalaman sendiri dan selesai lawatan, kita akan adakan sesi sidang media. Dia kalau kita ikutkan tadi yang kita tengok dalam press release tadi, kita yang menggunakan lebih kurang tadi dikatakan 200,000 orang menggunakan perkhidmatan ini setiap sebulan meliputi wilayah tengah, utara dan selatan Semenanjung, right? Daripada itu 32 perkhidmatan berjalanan setiap hari dengan purangkan 11,000 penumpang setiap hari. Okay, untuk makluman, NASDAQ for tahun 2022, lebih daripada 2.14 juta penumpang menggunakan perkhidmatan ETS di negeri Perak. Jadi antara stesen yang tertinggi macam kita kata tadi, Ipoh 911,000 lebih, Taiping 290,000 lebih, dan Batu Gajah 228,000 lebih. Okay, so bagi saya kita tak boleh katakan, let's say contohnya kita letak di ETS sahaja, ramping itu, maka dia akan datang. Ataupun kita juga tidak boleh katakan kita ada pengiklanan dan sebagainya, exposure kita letak di TikTok saja, dia akan datang. It is not about satu benda tu dia tengok. Saya rasa tidak akan berlaku apabila contohnya dia tengok rapping saja dekat ETS, dia akan datang ke Perak. Ataupun dia akan tengok satu TikTok atau dia tengok satu billboard saja, dia akan datang ke Perak. Apa yang kita tengah lakukan di sini adalah supaya mereka, kita keep on reminding them about Perak. Jadi sama ada bila mereka keluar melancong ke apa ke, mereka akan di ETS dan mereka dapat kita bagi tahu, contohnya di Johor Park kita ada Lenggong, kita ada Nasi Ceming, kita ada Nasi Rabat, kita ada
belum dan sebagainya. And then again the same thing, especially let's say kalau dia bawa kereta dan sebagainya. Jadi ini merupakan usaha is where you have to be everywhere. Dia tak boleh kata kita di satu tempat dan kita letak, contohnya kita letak di ETS saja tadi akan datang. Saya rasa that is not apa orang kata nombor yang kita akan dapat. I think it's impossible that cuma kita letak ETS dia akan datang. Right? That's possible lah. That is possible, but I don't think that if I just put like that, it's yes. YB untuk tahun depan tahun melawan Perak ada nak tiket percuma, bukan percuma, harga tawaran istimewa lah daripada tourism. Okay, as far as daripada tourism kita sendiri telah tengah berbincang for package tertentu. Okay, kita akan umumkan kemudian sebab kita tak boleh umum and while kita tengah berunding lah. Tetapi the ongoing one is so kita juga faham, let's say for example dia juga ada tempat-tempat tertentu, let's say kawasan-kawasan pelancongan tertentu yang tengah berbincang dengan KTM juga. Okay, this is usaha sama the industry players, okay, tourism and of course KTM sendirilah. So kita kena come up to that thing. So as per usual, I would not announce anything before that benda itu menjadi secara rasmi lah, because it won't be fair. Dia tidak akan menjadi adil. Okay, untuk KTM memang tidak mengapa, tetapi for the participating punya players, let's say tempat pelancongan itu untuk kita announce, dan saya rasa itu tidak adil apabila nama mereka disebut dan sebagainya sebelum kita mempunyai pengumuman rasmi for that. Yes, these are the things. Yeah, all this is yang ada dekat sini. Semua ini sekarang ini satu ETS lagi yang memang ETS ini kan terabak. This one, yes. Ada dua. Satu yang tadi training 9178 kan? Tiket tu. Yes, tiket tu. Yes. Instead of that, we also have commuter from Ipoh to Batu. Yes, itu kita buat driving juga. Satu ETS, satu commuter. Yes. One ETS, one computer. ETS is to the south, computer to utara. Kedua ya. Computer kita ada dua unit kita buat driving. ETS satu. Computer is ke utara. Yes, ETS to the south. ada plan untuk panjangkan lagi. Panjangkan Bergantung pada bajet yang kita terima. Okay, untuk makluman, let's say for example, bajet pelancongan untuk negeri Perak kebiasaannya every year hangs around 2 ke 3 juta for pembangunan. Kami untuk for past decade lah. Pembangunan not termasuk pengurusan dan sebagainya. Just for pembangunan normally around 2 ke 3 juta sahaja yang ada. Okay, that termasuk promosi dan sebagainya. But for the current year, okay, we are kita mendapat additional, let's say for the Perak State alone, kita dah lebih kurang 7 juta, termasuk pembangunan which is 3 point something juta, and of course juga aset, pembangunan aset juga. Promotion 3 point something juta, and then the asset also 3 point something juta, which comes to 7 juta, that is for the state only. Tetapi pada masa yang sama juga kita juga menerima, kita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan that is also actually giving us a lot through Protect. Protect juga kita dapat. Okay, let's say the reason paling awal, paling last kali we just got from Tourism Malaysia sebagai 1 juta, that is for promotion sahaja. Tetapi sebelum itu we got what's the name? 12 I think something. We got a few package actually. We got a few package, okay, so actually keseluruhan for Perak this year, pembangunan termasuk aset dan juga pembangunan termasuk promosi dan sebagainya, all along kita dah melangkau 20 juta. Okay, from the state and from Persekutuan.
ada juga Motec, ada juga sama ada agensi like KPKT juga membantu. So kita telah mendapat lebih daripada 20 juta. This is jauh lebih berbanding the normal years that we are getting. So of course kita dengan harapan bukan saja tahun ni, tahun depan juga kita akan minta juga, kita akan mohon daripada Kerajaan Persekutuan. Of course kita dengan harapan apabila kita dapat peruntukan tambahan, dan mungkin kita boleh buat tambahan untuk rapid, mungkin saja bukan kata-kata ke utara. Now if you observe, kita daripada KL ke atas, KL ke utara. So mungkin kita akan tambahkan daripada KL ke selatan, or mungkin ada means of transport. Maybe kita nak tambahkan kepada MRT ke, LRT ke, or buses ke, yang kita akan tambah lah. But dengan peruntukan yang kita ada sekarang, kita spending. But once we got extra peruntukan, kita akan cuba untuk add on to all this lah. Sebab macam tadi kita katakan, sometimes kita tak boleh kata sekali dia tengok iklan merah tu dia akan datang. Iklan dia tak jadi macam tu. Although we call it internal wrapping, but essentially it's just iklan. Dia kita perlukan dia supaya keep on seeing this. Walaupun dia bawa kereta, dia nampak dia naik kereta, nampi dia nampak dan sebagainya, dan akan menarik dia ke Perak. And then again the same thing, the exposure. Let's say yang sekarang dia tengok macam contoh wrapping ada dalam sini, mungkin dia akan nampak lenggong, dia akan nampak dua tempurung, and then dia nampak few other place. Mungkin dia tak berminat, but at some other place mungkin dia akan nampak wrapping sesuatu tempat yang mungkin dia akan berminat. So for that also we need to have extra exposure everywhere. Kita tak boleh bergantung pada satu. Kita kadang-kadang mungkin A, B, C, D, E dia tak suka, tak menarik. But when it comes to C, dia akan jumpa yang J tu, dia kata yang tempat ni kita nak jumpa. So once they go to Perak, dia akan sambung ke tempat-tempat lain. Right? YB, sekarang dah tinggal 2 bulan saja lagi untuk tahun melawat Perak Jo. YB rasa semua sudah bersedia dah untuk menerima pelancong? Sejujurnya saya tak boleh kata semua telah 100% bersedia, but we are trying our best to keep on reminding. Sebab I think if you talk about pelancongan, dia tidak boleh katakan bahawa it's only about kerajaan. Right now kita juga, kita kerajaan macam kita katakan tadi, kita sudah pembangunan melalui lebih kurang 20 juta. Of course some of this is about the promotion dan sebagainya. Some of this is the hardware, the kerajaan. Mungkin kita kata contoh wakaf ke, tandas ke dan sebagainya. But kesediaan also has to be the masyarakat itself. The masyarakat also have to work together. For example, if we go to a tourism place of which is natural, we had some players actually advising us. For example, kita pergi ke tempat A ni. Tempat A ni cukup cantik. But on the way ke tempat A, mungkin dia tengah jalan kaki or whatever, on the way to tempat A, dia stop by mungkin stesen minyak, or dia kena jalan, dia parking kereta, dia kena jalan ke tempat A ni. And that is where tempat tu ada masalah. Mungkin tempat tu kotor ke, or smell dan sebagainya. Jadi saya rasa for this, the kesediaan tak boleh on the pihak kerajaan sahaja. Kita akan cuba bersedia untuk kita nak selesaikan all these promotional things and the hardware thing. But by the end of the day, we have to have kesediaan keseluruhan masyarakat. Bila kita jumpa, sebab kadang-kadang sebagai contoh, some players, ada orang yang dia tak terlibat dalam pelancongan. And then bila dia datang, dia rasa pelancong ni sebenarnya menyusahkan mereka. Sambil kata contoh Ipoh, pelancong akan sesak pada almost all holidays. But for those who are not in pelancongan, mungkin mereka rasa bahawa pelancong ni menyusahkan dia. Mungkin dia kata bila pelancong datang dah jam lah, parking tak cukup dan sebagainya. Jadi menyusahkan dia. But the reality is, when pelancong datang, dia akan membawa wang dan duit ke ekonomi negeri Perak. Dan apabila the pelancongan dia menjana hasil, mereka juga akan menggaji lebih orang, mereka akan membeli lebih banyak barang dan juga akan membawa hasil itu kepada sektor-sektor lain. So the whole Perak itself has to gear up. Not only about government. We are not going to be, kita tak akan cakap kita dah perfect, tak ada. Kita keep on trying. Because every time kita selesaikan satu masalah, akan ada masalah lain. Setiap kali selesai satu masalah, akan kita terima aduan yang lain. Kita akan cuba sedaya upaya selesaikan sebanyak yang mungkin. But at the same time, everybody has to put an effort into it lah. Okay. Alright, thank you.